Ibu, kakak tak nak masuk neraka. Maafkan kakak. Itulah luahan seorang anak apabila dia secara tidak sengaja telah menyebabkan kematian adik lelakinya pada tahun 2022. Pergaduhan dua beradik ini berakhir dengan kematian yang sungguh menyayat hati. Apakah sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah ini. Akibat berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang dari sekolah, seorang remaja lelaki maut dipercayai tertusuk pisau di baling kakaknya di kampung Ulu Pulau Ulu Chow pada 19 Oktober 2022. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Rahmat Arifin berkata, polis menerima panggilan berhubung kejadian pada 2.15 petang. Hasil siasatan mendapati kejadian berpunca daripada pergaduhan adik-beradik. Menurut media, ibu mangsa mendakwa mangsa berusia 16 tahun bergaduh dengan kakaknya berusia 18 tahun berikutan berebut tempat duduk dalam kereta ketika pulang dari sekolah. Kakak mangsa mengaku membaling pisau ke arah mangsa selepas dipersenda ketika masuk ke dalam rumah. Mangsa disahkan meninggal dunia pada 2.30 petang. Bedah siasat dijalankan pada 20 Ogos 2022 di Hospital Sultanah Aminah dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek ditahan reman 6 hari pada 20 Oktober 2022 hingga 25 Oktober 2022. Perintah reman itu dikeluarkan Majestik Normadiana Mamat di Mahkamah Majestik Johor Bahru. Remaja berusia 18 tahun yang belajar di sebuah sekolah di Gelang Patah itu dibawa ke mahkamah pada 9.25 pagi. Remaja itu kelihatan sugul manakala tiada ahli keluarga hadir ke mahkamah. Difahamkan ahli keluarganya sibuk berurusan di rumah mayat di Hospital Sultanah Aminah sehingga selesai proses bedah siasat mangsa. Polis menasihati orang ramai supaya memberi ruang kepada siasatan dan menyerahkan kepada mahkamah susulan kejadian ini. Hal ini kerana kejadian itu menimbulkan pelbagai reaksi orang ramai. Malah terdapat satu video tular yang memaparkan seorang kanak-kanak lelaki mendakwa melihat kejadian itu. Menerusi video itu, kanak-kanak lelaki terbabit mendakwa ketika dia mahu ke sekolah agama sebelum melihat kakak sulung dan mangsa Haikal bergaduh. Kanak-kanak itu turut mendakwa Haikal yang mengalami kecederaan melarikan diri dengan badan berlumuran darah. Bagaimanapun kesahihan video itu masih menjadi tanda tanya berikutan tiada sebarang pengesahan daripada polis atau keluarga mangsa. Punca kematian mangsa disahkan akibat pendarahan yang banyak pada saluran darah utama. Perkara itu diperoleh hasil bedah siasat dijalankan ke atas mayat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Aminah. Menurut laporan, pendarahan berlaku akibat hujung pisau pemotong sayur di baling kakak mangsa terkena pada arteri di bahagian kanan leher mangsa. Selain itu, dua beradik ini mempunyai hubungan yang cukup baik selain amat menghormati ibu bapa dan bijak dalam pelajaran. Ahli keluarga mangsa yang enggan didedahkan namanya berkata, seluruh ahli keluarga masih lagi terkejut dengan kejadian yang berlaku pada tengah hari Rabu itu. Kedua-duanya anak yang baik dan sangat bijak kerana sering mencatatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan selain menjadi harapan keluarga. Mereka juga diberikan didikan agama cukup baik dan menjaga solat 5 waktu. Mangsa berusia 16 tahun pernah belajar di Mahat Pontian sebelum berpindah ke sebuah sekolah menengah di Iskandar Puteri. Ibu bapa mangsa masih trauma dan amat tertekan dengan insiden yang berlaku. Polis menyegerakan siasatan kes ini. Selepas siasatan dijalankan, remaja berkenaan juga dirujuk bagi menjalani kaunseling bagi tujuan pemulihan. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Ulu Pulai pada 20 Oktober 2022. Ramai bersimpati dengan nasib keluarga itu yang bukan sahaja kehilangan seorang anak lelaki, malah seorang anak perempuannya direman bagi membantu siasatan berhubung kejadian ini. Ibu kepada mangsa dan suspek itu berkongsi cerita mengenai insiden yang berlaku di rumah mereka di Kampung Ulu Pulau Ulu Chow di Iskandar Puteri. Menerusi satu temu bual, ibu kepada dua beradik itu mendedahkan bahawa kejadian bukan disebabkan oleh perebutan kerusi sebagaimana yang didakwa banyak pihak, tetapi kerusi yang dijatuhkan. Keadaan tersebut mencetuskan perbalahan mulut dan provokasi antara mereka dan berlarutan sehingga selepas pulang dari sekolah. Ibu mangsa mendengar anak ketiga menjerit mengatakan abangnya berdarah banyak. Selepas melihat mangsa berlumuran darah, suspek menangis dan menjerit memohon maaf kerana tidak sengaja mencederakan mangsa. Bagaimanapun kata wanita berkenaan, dia cuba menenangkan anak perempuannya dan memberitahu apa yang berlaku bukan disengajakan.
Pada 26 Oktober 2022, suspek didakwa di Mahkamah Majestik Kanak-Kanak Johor Bahru atas tuduhan menyebabkan kematian adik lelakinya tanpa niat. Bagaimanapun, tertuduh berusia 17 tahun 11 bulan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majestik Zuhaini Zulkafli. Mengikut kertas pertuduhan, remaja terbabit didakwa menyebabkan kematian adik lelakinya yang mana dia menyedari perbuatannya boleh menyebabkan kematian di rumah mereka di Johor Bahru pada pukul 1.50 tengah hari 19 Oktober 2022. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 304(B) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pengarah Pendakwaan Negeri Johor Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dan Timbalan Pendakwa Raya Hayatul Wirdah Muhammad Yunus yang menjalankan pendakwaan mencadangkan jaminan RM10,000 bagi tertuduh. Bagaimanapun, barisan pembelaan terdiri daripada Peguam Abdul Rahim Ali, Jak Syahidan Nadia Zakaria dan Nur Zafirah Norizan memohon jumlah jaminan itu dikurangkan. Tertuduh adalah seorang kanak-kanak dan tiada sebab dia melarikan diri. Selain itu, mahkamah mengambil kira juga pendapatan keluarga dan latar belakang persekolahan yang mana pada tahun hadapan tertuduh akan mengambil CJ Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan perlu melapor diri di Balai Polis Gelang Patah sebulan sekali. Kad jamin dibayar oleh bapa tertuduh. Kes ini masih di dalam perbicaraan. Kejadian berlaku adalah sebuah takdir yang cukup pahit untuk suspek dan keluarga. Kita mendoakan semoga keluarga ini sentiasa dilindungi oleh Allah SWT dan mangsa ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan mendapat rahmat di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.